gariskan catat alih dekat mana dia pun cerita dia, tuan-tuan gariskan ya. Dekat sini. Sekejap saya tunjukkan. Okey, dia malam tak nampak ni. Okey, tengok. Cerita Nabi Allah Ibrahim, dia bukan dekat sini. Dia tak dekat sini, dia ada kaitan dekat sini. Dia ada kaitan dekat Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz. Jadi cerita ayat 35 sampai 41 surah Ibrahim jadi kaitan dekat Nabi Ibrahim, dia bawa Hajar dan Ismail ke negeri Hijaz. Maknanya sekarang Arab Saudi lah. Maknanya dia bawa ke bumi Mekah. Lepas tu cerita kisah Nabi Ibrahim yang kita nak tengok ada apa pada Ibrahim ni pasal sampai nama dia dijadikan nama surah. Kita kena tengok carta dia. Okey, tuan-tuan bulatkan sampai kepada ni. Cerita dia tinggalkan Hajar Ismail dekat dengan Kaabah. Lepas tu dia doakan Ismail, Hajar dengan Ismail ketika dia nak pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. So cerita dia sebenarnya di sini. Cerita dia start dia bawa Ibrahim dan Hajar. Ibrahim bawa Hajar dan Ismail alaihi salam pergi ke negeri Hijaz. Lepas tu dia tinggalkan isteri dia dan anaknya dekat situ. Itu ayat 35 sampai 41 dan dia ada kaitan sedikit maklumat tentang ketika mana dia melahirkan Nabi Allah Ishak. Ada kaitan dengan Sarah melahirkan Nabi Ishak. Jadi kita terus pergi kepada cerita Nabi Allah Ibrahim. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, catat alih yang tuan-tuan tengok di dalam nota tu, salah satu maklumat dia, fakta dia, tuan-tuan boleh rujuk hadis yang saya nyatakan ni. Dalam nota tak ada maklumat hadis ni. Tapi tuan-tuan kena salin sikit, cepat-cepat sikit kena salin. Waktu kita agak terbatas ni. Okey, tuan-tuan boleh jumpa hadis yang catat alih ni, tapi walaupun tidak semua, tapi ada maklumat tu. Yang dia bawa Hajar, Ismail, tinggalkan, lepas tu dia jumpa Ismail kali pertama, jumpa Ismail kali kedua tu, dalam hadis ni. Kita rujuk hadis nombor 1869 dalam kitab Riyadhus Salihin. Maknanya kena cari Riyadhus Salihin, apa-apa pun carilah Riyadhus Salihin tu, dapatkan ke, beli ke, cari bab, buka bab 370, cari hadis 1869, jumpalah dia punya susunan catat alih tu. Tak jumpalah catat alih tu, tapi saya yang buat catat alih tu, tapi berdasarkan cerita hadis tu. Jadi jumpalah maklumat dekat situ. Okey, kemudian kita lanjutkan. Okey. Sebelum kita nak masuk kisah Ibrahim ni, kan, maksudnya ada apa pada Ibrahim ni sehingga dijadikan sebagai nama surah. Sebelum kita masuk kepada ayat yang berkaitan tentang Nabi Allah Ibrahim, saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat sedikit catatan. Tak banyak tapi sikit saja untuk tuan-tuan mencatat dia. Okey, kenapa? Okey. Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan ya, dia merupakan seorang manusia yang menjadi figure kepada agama-agama yang besar yang ada kat muka bumi ni. Maksudnya Nabi Ibrahim ni dia sangat famous. Nabi Ibrahim ni dia adalah idola utama bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani dan juga orang-orang Arab di Mekah. Maksudnya orang Yahudi mengaku dia ikut Ibrahim. Orang Nasrani mengaku dia ikut Ibrahim. Orang musyrikin Mekah mengaku mereka ini ikut Ibrahim. Tuan-tuan nak tahu maklumat tiga tadi tu, Yahudi ikut Ibrahim, Nasrani ikut Ibrahim, musyrikin mereka idolakan Ibrahim ni, tuan-tuan kena tulis surah Al-Baqarah. Tulis surah Al-Baqarah ayat 130 sampai ayat 140, muka surat 20 sampai 21. Surah Baqarah ayat 130 sampai 140, muka surat 20 hingga 21, boleh jumpa ayat itu di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan nanti malam, sembahyang malam, sempat sebelum subuh ke apa ke, buka surah Baqarah ayat 130 sampai 40, tuan-tuan akan jumpa yang orang Yahudi mendakwa dia ikut Ibrahim. Orang yang Nasrani pun kata dia ikut Ibrahim. Orang musyrikin pun kata mereka mengikut Ibrahim. Jadi, cerita Ibrahim ni sebab nama surah, maka cerita Ibrahim dan
dalam surah Ibrahim ini adalah menjadi satu senjata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hujah Nabi yang Nabi dapat cerita Ibrahim ni adalah untuk membangkang orang-orang kafir Mekah yang mereka ini tak nak terima Nabi Muhammad, tapi mereka beria-ia kata mereka ikut Ibrahim. Jadi cerita Ibrahim ini sebenarnya dia menjadi satu hujah bagi Rasulullah untuk membuktikan dia ini adalah rasul, membawa agama yang sama macam Ibrahim. Dan satu lagi maklumat, kena tulis. Satu lagi maklumat. Okey, tuan-tuan tulis. Surah Al-Hajj, tulis. Surah Al-Hajj, surah nombor 22, tuan-tuan tulis ayat nombor 78. Ayat 78, muka surat 341. Surah Al-Hajj, ayat 78, muka surat 341, kita akan jumpa Allah menggelar Nabi Ibrahim ini sebagai agama bapa kamu. Sebab itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Arab musyrikin, agama bapa mereka itu sebenarnya adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Tuan cari ayat 78, tuan akan jumpa Allah kata Ibrahim ni sebagai apa? Millata abikum Ibrahim. Agama bapa kamu. Jadi Ibrahim ni sebenarnya dia adalah figur utama yang dibincangkan oleh ahlul kitab dan juga orang Arab musyrikin. Jadi kisah Ibrahim ini dalam surah Ibrahim memberi jawapan kepada mereka. Adakah mereka betul-betul ikut Ibrahim? Ataupun mereka mendakwa saja mereka ikut Ibrahim tapi sebenarnya tidak. Jadi kita baca ayat dia. Okey, ayat dia begini. Ayat dia, kalau tengok ayat nombor 35 surah Ibrahim, tuan-tuan, ayat 35, ayat nombor 36 dengan ayat nombor 37. Okey, kalau tuan-tuan lihat ayat 35, 36, 37, ayat ni kalau nak faham, ayat ini Allah cerita tentang Nabi Ibrahim waktu dia pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Allah Ibrahim nak tinggalkan Hajar dengan Ismail dekat dengan Kaabah, masa tu sebenarnya tuan-tuan ya, Kaabah belum lagi ada. Dia sebenarnya berlaku khilaf di kalangan para ulama sejarah tentang masa Ibrahim muncul, adakah Kaabah tu sudah ada, dia punya tapak dia asalnya sudah ada ataupun belum ada. Ini berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama sejarah, di kalangan para ulama tafsir. Okey, tetapi untuk faham ayat 36, 37, ayat nombor 35, 36, 37 sampailah 38, boleh ambil sekali 38, cerita ketika dia tinggalkan Hajar dengan Ismail dekat Kaabah. Kalau tuan-tuan baca hadis yang saya telah tunjukkan tadi tu, tuan-tuan akan jumpa Nabi Ibrahim ketika dia sampai dekat bumi Mekah, ketika dia bawa Hajar dengan Ismail masih kecil lagi, lalu dia cakap macam ni. Ini ayat Quran Allah cerita. Tengok, maknanya ayat ni bagi tahu kepada orang Arab Mekah. Korang kata korang ikut Ibrahim kan? Korang tengok. Ibrahim ni waktu dia sampai dekat bumi Mekah, masa tu tak ada orang lagi, kan? Tak ada orang lagi, tidak ada penghuni lagi. Apa yang dia buat dekat Mekah tu? Ayat 35 mengatakan, Allah cerita pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tengok Ibrahim kata apa? Nabi Allah Ibrahim dia kata Allah Taala cerita. Allah kata, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa dengan berkata. Dia doa ayat 35 ni ketika dia berada di mana? Ketika dia berada di Mekah waktu dia nak letak Hajar dengan Ismail. Dia kata,
Dia kata, ya Rabbku, dia kata, jadikanlah hadzal balad. Al-balad ni merujuk negeri Mekah. Dia kata, ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aminan, negeri yang aman. Lepas tu dia doa lagi. Dia kata, wajubni. Dia kata, dan jauhkanlah aku dan zuriat anak-anakku, keturunanku daripada perbuatan menyembah berhala. Maknanya orang Arab Mekah sepatutnya kalau dia mendakwa dia ikut Ibrahim, cuba mereka ambil ayat 35 ni. Kan Ibrahim sampai dekat Mekah ketika itu, tak ada orang lagi. Dia cakap dalam doa dia, minta kepada Allah supaya anak dia dan anak dia ni tidak termasuk manusia yang pergi menyembah berhala. Menyembah berhala. Itu ayat nombor 35. Dan kita jumpa dekat sini perkataan Ibrahim. Ayat 35 inilah ayat yang dikaitkan dengan nama surah Ibrahim. Okey, lepas tu kan ayat 35 ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan doa ayat 35 ini kalau kita nak doakan negara kita yang tercinta ini tidak menjadi negara yang mensyirikkan Allah. Kalau kita nak negara kita ni aman, kita nak negara kita ini negara yang tidak mengkufuri Allah, maka boleh amalkan doa ayat 35 ni bermula daripada Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Boleh kita amalkan. Okey, daripada ayat 35 ni kita dapat jawapan. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Ketika dia masa tu Mekah tak ada orang lagi, air Zamzam tak keluar lagi, Kaabah pun tidak dibangunkan, tidak ada seperti tidak ada dibangunkan binaan dia lagi, tapi dia doa dah pada Allah Azza wa Jalla. Okey, lepas tu dia cakap apa lagi? Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata ayat 36 Allah cerita, Rabbi innahun adlalna kathiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Okey, kalau kita baca ayat nombor 36 tu, Nabi Allah Ibrahim dia doa lagi. Dia doa. Waktu dia dekat Mekah tu, dia doa. Dia kata, ya Rabbku, dia kata, berhala-berhala tu telah menyesatkan ramai manusia. Maknanya Nabi Allah Ibrahim waktu dia doa tu, dia kata, kalau berhala-berhala tu, ya Allah, jauhkan daripada berhala, yang mana berhala-berhala tu nanti akan menyesatkan ramai manusia. Maka Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kalau kita baca dalam cerita ini, dalam ayat ni dia cakap lagi. Yang ni dia berdoa pada Allah. Dia cakap, ya Allah, siapa yang ikut aku, maka dia adalah daripada kalanganku. Dan siapa yang mendahaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, kalau kita hayati ayat 36 ni, apa ajaran Nabi Ibrahim? Tengok, Nabi Ibrahim doa apa? Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, siapa yang ikut aku, ikut agama yang dia bawa, dia itu daripada kumpulanku, dia kata. Tapi kalau siapa yang mendahaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Okey, kalau faham ayat 36 ni kan, kalau ayat ni dibacakan kepada orang Arab musyrikin, orang musyrikin akan kata apa? Maksudnya orang musyrikin tentulah mereka akan terpinga-pinga. Sebab apa? Mereka kata mereka ikut Ibrahim, tapi pada hakikatnya mereka tidak mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey, ini ayat nombor 36. Okey. Kita baca lagi kisah Ibrahim ni supaya kita akan dapat jawapan kenapa surah itu Nabi Ibrahim. Ayat 37, Nabi Allah Ibrahim dia baca ayat ni waktu bila? Waktu ketika dia dah nak tinggalkan Hajar dengan Ismail. Maksudnya ketika dia dah jauh, dia dah tak nampak dah Hajar dengan Ismail, dia baca doa ni. Dia doa pada Allah. Ada dalam hadis yang saya sebutkan tadi, nombor hadisnya berapa, maklumatnya berapa. Okey, tengok dia doa apa.
Dia kata Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas, sampailah hujung ayat dia. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 37. Okey. Ayat 37 ni kalau kita amati betul-betul terjemahan dia, kita akan dapati Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Dia kata, Ya Rabbku, dia kata, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku. Siapa dia? Sarah, anak dia dan isteri dia. Hajar dengan Ismail. Dia telah tinggalkan mereka dekat Mekah di sebuah lembah yang tak ada tanaman dekat situ. Dia kata, Ya Allah, yang dekat situ dia berada di sisi rumahmu yang suci. Rumahmu yang suci, tuan-tuan tolong tulis. Rumahmu yang suci itu dia merujuk kepada nama bagi Kaabah. Maksudnya gelaran Kaabah itu dia digelar juga dengan Baitul Haram. Baitikal Muharram. Rumahmu yang suci. Ayat inilah, ayat inilah yang menjadi dalil para ulama mengatakan bahawa masa Ibrahim datang dekat Mekah tu sebenarnya tapak Kaabah tu sudah ada. Jelas tak maksudnya? Sebab ketika Nabi Allah Ibrahim ni dia doa, dia cakap apa? Cuba kita baca ayat. Dia kata, aku tinggalkan sebahagian keturunanku di sebuah lembah yang tak ada tanaman padanya, yang dia tinggalkan dekat mana? Di sisi rumahmu yang suci. Maknanya apa? Maknanya adalah Kaabah. Tapi bukanlah Kaabah yang sudah tinggi, tak ada. Tapi dia ada tapak asas dia. Jadi ayat ini menjadi dalil bagi ulama untuk mengatakan sebenar-benarnya masa Ibrahim sampai, Kaabah tu, tapak tu sudah ada. Maknanya para ulama kata yang membina Kaabah kali pertama bukan Ibrahim. Yang membinanya adalah sudah ada pada zaman Nabi Adam. Sudah ada. Tapi saya tak nak ulaslah dalil-dalil itu. Cuma salah satu dalil yang para ulama mengatakan Adamlah orang pertama yang sudah membina Kaabah. Maknanya sudah ada tapak Kaabah tu. Sudah ada, tapi Kaabah tu dia jadi hilang sebabkan zaman Nuh. Ingat tak zaman Nabi Nuh kan ada banjir besar. Kan? Jadi hilang dia punya tapak Kaabah tu, maka dibina semula oleh Ibrahim. Jadi para ulama ketika dia bincang, siapakah yang kali pertama yang membina Kaabah? Maka para ulama mengatakan Nabi Adam. Mereka gunakan dalil ni menunjukkan bahawa Kaabah ketika Ibrahim sudah datang, dia sudah ada tapak Kaabah tu. Sebab tu dia doa. Sebab tu dia kata, aku tinggalkan sebahagian zuriatku di sisi rumahmu yang suci. Okay, jelas kat situ. Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata, Ya Rabbku, semoga mereka ni nanti mengerjakan salat. Maka Nabi Ibrahim doa lagi. Dia kata, jadikanlah hati sebahagian manusia. Nasib baik Nabi Ibrahim dia doa sebahagian daripada manusia. Maksudnya tak semua manusia akan pergi kat situ lah. Jadi kata, sebahagian manusia agar mereka tertarik kepada mereka. Maksudnya mereka akan datang kepada Kaabah, akan datang ke bumi Mekah. Lepas tu Nabi Ibrahim doa lagi, kurniakanlah rezeki kepada mereka dengan tumbuhnya buah-buahan dan hasil tanaman. Dan Nabi Ibrahim kata apa? Kalau mereka dah dapat hasil tu nanti, semoga mereka bersyukur. Kenapa saya highlightkan perkataan semoga mereka bersyukur? Nanti kita akan tengok tema dia apa. Okey, jelas Jadi kalau kita baca ayat ni, ini sebenarnya apa yang kita dapati di Mekah sekarang ni, semuanya adalah berkatnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi ayat ni Allah bawa kita cerita dulu mula-mula Ibrahim sampai dekat Mekah. Okey, lepas tu apa lagi berlaku? Okey, waktu dia nak tinggalkan Hajar dengan Ismail tu, dia doa juga pada Allah. Dia bagi tahulah. Dia meluahkan perasaan dia pada Allah. Jadi tuan-tuan perempuan ya, saya telah sebut pada minggu lepas, Hajar dengan Ismail ditinggalkan di bumi Mekah itu adalah kerana perintah dari Allah.
bukan kerana Sarah cemburu. Tak. Tidak sama sekali tak betul. Kerana hadis mengatakan dia tinggal kerana apa? Kerana perintah dari Allah. Jadi dia doa pada Allah. Dia kata, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dia kata, ya Rabbku, dia kata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Mengetahui akan apa yang kami sembunyikan. Makna ayat ni, Nabi Ibrahim kan dia tadi kan dia ada perasaan dalam hati dia. Kan? Dia nak tinggalkan Hajar, dia nak tinggalkan Ismail di tempat tak ada orang. Maksudnya Ibrahim kata, dia mengadu pada Allah. Dia kata, ya Allah, engkau tahu apa yang aku sembunyikan dalam hati aku. Apa dia yang ada dalam hatiku. Engkau maha mengetahui, ya Allah. Lepas tu Ibrahim kata lagi, dan engkau maha mengetahui apa yang kami zahirkan. Maksudnya kalau Nabi Allah Ibrahim sebut terang-terang pun Allah tahu. Lepas tu Nabi Ibrahim kata lagi, tiada sesuatu pun di langit dan tidak ada sesuatu pun di bumi yang tersembunyi kepada Allah. Okey, daripada Allah. Allah mengetahui apa yang ada di langit, Allah mengetahui apa yang ada di bumi. Ini kisah Ibrahim. Okey, amati baik-baik perkataan Ibrahim ini supaya tuan-tuan akan mengetahui kenapa namanya surah itu surah Ibrahim. Bermakna Allah Ta'ala nak suruh kita amati. Ambil perhatian tentang Ibrahim. Tentang Ibrahim buat apa? Inilah ayat-ayat dia. Lepas tu ayat nombor 39, Nabi Allah Ibrahim, dia bersyukur kepada Allah. Ayat 39 ni tuan-tuan, dia sudah masuk cerita ketika dia dah dapat Nabi Allah Ishaq. Ni cerita. Tapi tengok ya, saya tuan-tuan kena amati baik-baik ayat dia sebab nanti tuan-tuan akan dapat dia punya tema dia. Maksud dia, surah Ibrahim nanti dia akan berkisahkan tentang apa. Jadi nak tahu tentang apa tu, kita kena amati cerita Ibrahim tu. Okay. Jadi dia kata lagi, dia kata ayat 39, dia melafazkan rasa syukur kepada Allah. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Dia puji Allah. Dia puji Allah tu menunjukkan apa? Dia nak menunjukkan rasa syukur pada Allah. Okey. Dia kata Allah Ta'ala telah bagi kat dia Ismail dan Ishaq. Lepas tu dia kata sesungguhnya Allah tu benar-benar maha mendengar, memperkenankan permohonan. Okey, doa isteri dia yang nak anak Sarah kan? Okey, so ayat 39 menunjukkan Nabi Ibrahim seorang yang bersyukur pada Allah di atas pemberian zuriat kepada dia, iaitu Ismail dan Ishaq. Okey, kita lanjutkan ayat nombor 40. Ayat nombor 40 ni membuktikan bahawa zaman Ibrahim dulu sudah ada syariat solat. Dan ayat 40 ni boleh dijadikan juga untuk kita berdoa. Kalau kita nak kita mendirikan solat, anak-anak kita dirikan solat, zuriat kita dirikan solat, boleh amal ayat ni. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ibrahim kata, ya Rabbku, jadi kalau aku orang yang mengerjakan salat dan demikian juga zuriat keturunanku pun mendirikan salat. Ya Rabb aku, perkenankanlah doa permohonanku. Okey, kita baca ayat yang berikutnya. Ini ayat last sekali pasal Nabi Ibrahim. Tapi nanti kita akan buat dia punya kesimpulan daripada ayat 35 sampai 41 supaya kita boleh keluarkan tema utamanya intisari surah Ibrahim ni berkisahkan tentang apa. Jadi kita kena ambil dulu ayat-ayat berkaitan dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim kata last sekali, dia doa Rabbi filli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dia kata, ya Rabb kami, ampunkanlah aku, kedua-dua ibu bapaku serta orang yang beriman pada hari berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ayat ni menunjukkan bahawa Ibrahim seorang yang berbakti kepada bapanya. Dengan dia mendoakan bapanya. Tapi ayat ini sebelum Nabi Allah Ibrahim mendoakan bapa dia, sebelum dia diberitahu oleh Allah tidak boleh mendoakan orang yang mengkafiri Allah. Tapi ayat ni menunjukkan salah satu cara berbakti
berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan mereka mendapat keampunan. Doa ni pun boleh kita amal untuk doa minta ampun pada Allah, doa minta ampun dekat mak dan ayah kita, doa minta ampun untuk orang Islam yang lain. Boleh amal doa ni. Tu kalau kita belajar doa-doa dalam Quran kan, doa Ibrahim, rupa-rupanya dalam surah Ibrahim tu ada banyak doa kita boleh amal. Okey. Daripada ayat 35, 36, 37, 38 sampailah 41 ni, ayat yang sangat utama, perkara paling utama, ayat mana tadi? Ayat nombor 35, pasal tauhid. Ayat nombor 36 pun pasal ketauhidan. Okey, so daripada kisah Ibrahim ni, kan, kenapa surah tu nama Ibrahim? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita yang baca surah Ibrahim, Allah nak kata, okey, amati betul-betul. Perhatikan betul-betul kisah pasal Ibrahim. Maknanya pada ayat 35 sampai 41, kisah Ibrahim. Ada apa pada kisah Ibrahim tu? Lepas dibaca, rupa-rupanya perkara utama yang ada pada Ibrahim, dia meminta kepada Allah supaya manusia ini, dia doa pada Allah, ketika dia sampai dekat Mekah tu, dia doakan supaya orang duduk di Mekah ini, penduduk di Mekah ini, mereka ini tidak mensyirikkan Allah. Tidak menyembah patung. Tapi kalau patung-patungnya ada, dalam masa yang sama, ayat penting Ibrahim kata apa? Siapa yang ikut aku, kata Ibrahim, maka dia daripada kumpulanku. Siapa yang mendahaka kepadaku, maka terserahlah kepada engkau, ya Allah. Engkau boleh ampuni mereka, engkau boleh tak ampun mereka, ya Allah. Engkau maha penyayang. Okey. Jadi, dia punya tema dia apa? Kita tengok terus pada tema. Daripada kisah Ibrahim ni, dia tema dia, kita pergi tema terus. Tengok pada tema dia. Okey. Daripada kisah Ibrahim menjadi nama surah, saya dah sebut tadi awal-awal, Ibrahim menjadi figure besar bagi agama-agama yang lain. Maka daripada ayat kisah Ibrahim tadi, para ulama mereka mengeluarkan tema. Daripada Ibrahim tadi, maka para ulama mengeluarkan tema, kita semua kena contohi Ibrahim, ikut Ibrahim dalam bab apa? Dalam bab fokus kepada mentauhidkan Allah, dan para ulama letakkan juga ikut Ibrahim dalam dia bersyukur kepada Allah. Okey, macam mana kita dapat pada mensyukuri Allah tu? Jadi lepas ni kalau baca surah Ibrahim, dengar pasal Ibrahim, tuan-tuan kena ingat dua perkara ni. Yang pertamanya pasal tengok Ibrahim. Dia doa dulu lagi supaya zuriat dia ini tidak menyembah patung-patung. Maknanya dia fokus kepada mengesakan Allah. Dalam masa yang sama, dia ada kaitan tentang Ibrahim ini, dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Nak tahu dia bersyukur kepada Allah tu, maksudnya kisah Ibrahim ni, dia membawa mesej supaya bersyukurlah kepada Allah. Mensyukuri Allah. Tadi kita dah jumpa, kita tengok. Kalau kita tengok ayat tadi kan, kalau kita tengok ayat, ingat tak mula-mula Ibrahim cakap pada ayat nombor 37? Tengok ayat nombor 37, kisah Ibrahim, dia cakap apa? Dia cakap apa? Ya Allah, bagilah bumi Mekah ni ada tumbuh-tumbuhan, ada tanam-tanaman, semua-semua kan? Lepas tu Ibrahim kata apa? Semoga mereka bersyukur. Nampak tak clue perkataan dia kata semoga bersyukur? Okey, lepas tu ketika dia dapat Ishak, kita tengok ayat nombor 39. Dia buat apa? Dia kata Alhamdulillah, dia memuji Allah. Memuji Allah tu menunjukkan apa? Menunjukkan dia rasa syukur kepada Allah. Okey. Daripada Ibrahim tadi, dia dikaitkan tentang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan dia membawa contoh mensyukuri akan nikmat Allah. Okey, dah dapat dua perkara ini, dah dapat tema ni. Okey, untuk membuktikan ataupun untuk menguatkan tema ni, apabila ingat je Ibrahim, sebut Nabi Ibrahim, kena ingat pasal tauhid.
Kena ingat pasal tu. Lepas tu ingat saja Ibrahim, ingat pasal dia adalah ikon, dia adalah idola yang mensyukuri Allah. Okey, untuk menguatkan tema ni. Okey, untuk menguatkan tema ni, kita boleh gunakan, ni cara dia. Kita boleh menggunakan pembukaan. Kita boleh tengok pada pembukaan surah Ibrahim dan kita boleh tengok kepada penutup surah Ibrahim. Nampak tak cepat kita belajar kan? Surah Ibrahim 52 ayat. Cara dia. Okey, dah tahu daripada nama surah tadi, lepas tu dah keluar tema. Jadi untuk mantapkan lagi tema tersebut, okey, untuk mengingati tentang Ibrahim itu, tuan-tuan boleh merujuk kepada pembuka surah. Kalau tengok pembuka surah Ibrahim, cerita pasal apa? Kalau kita buka ayat pertama surah Ibrahim sendiri, dia menceritakan, Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Tengok untuk apa? Untuk litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur. Untuk mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Okey. Cuba baca ayat 1 tu berulang sikit. Maksudnya baca terjemah ulang-ulang kan. Kalau kita baca berulang, kita akan dapati Quran Allah bawa turun kepada Nabi Muhammad, fungsinya nak keluarkan orang dari kegelapan-kegelapan, nak pergi kepada cahaya. Kegelapan tu apa? Sudah tentulah perbuatan mencirikkan Allah itu adalah kegelapan. Kafir kepada Allah tu kegelapan. Jadi daripada ayat pertama pun kita dah dapat ayat pertama pembuka pun dah cerita dia macam ni. Seolah-olah ayat pertama ni dia menjadi macam kalau kita menyampaikan sesuatu maklumat kan, kalau kita dalam majlis kan, selalu pengurusi kata, okey, pertemuan kita, perjumpaan kita pada hari ini berobjektifkan bla bla bla. Betul tak? Kan biasa kalau kita dalam majlis kan, mesti pengurusi, orang yang mula-mula memberi ucapan, dia akan cerita, okey, program kita ni tujuan dia apa? Nak buat apa program kita? Sebenarnya pada pembukaan surah Allah dah bagi clue dia dah sebenarnya. Clue dia maksudnya Allah bagi tahu dah. Walaupun kita baru baca ayat 1, belum baca ayat 2, 3 sampai 52. Tapi ayat pertama kata, cerita Quran fungsinya keluarkan pada kegelapan, nak bawa kepada cahaya. Maknanya apa tu kegelapan? Tentulah kesyirikan, nak bawa kepada cahaya. Jadi, siapakah figure besar dia? Siapakah orang yang menjadi rujukan, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya? Maka dalam surah Ibrahim itu diambil watak dan karakter Ibrahim. Nampak tak jelas tadi? Nampak tak kaitan dengan Ibrahim? Okey, lepas tu pula, kalau kita tengok penutup surah Ibrahim, ayat 52. Cepat kita belajar surah Ibrahim kan? Dah sampai 52 dah. Kan? Kita akan jumpa sekali lagi diulang oleh Allah tentang fungsi Al-Quran macam ayat pertama tadi tu. Maknanya penutup surah Ibrahim, Allah nak kata apa? Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun. Tolong gariskan pada perkataan liya'lamu annama huwa ilahun wahidun. Jadi penutup surah Ibrahim, Allah Ta'ala mengukuhkan, mengulang semula dalam bentuk nak menegaskan bahawa fungsi Al-Quran macam pembuka surah Ibrahim tadi adalah fungsinya adalah untuk bagi penjelasan kepada manusia, nak bagi peringatan kepada manusia supaya manusia itu jelas, supaya manusia itu beringat,
bahawa Allah itu hanyalah yang satu. Nampak tak? Kalau baca 52 ni tuan akan dapat apa? Oh, ayat 52 ni cerita tentang Al-Quran itu Allah jadikan fungsinya nak menjelaskan bahawa Tuhan itu Allah yang satu. Fungsi Al-Quran untuk mengingatkan bahawa Allah itu adalah satu. Kalau kita gabungkan ayat 52 dengan ayat pertama surah Ibrahim, tuan akan dapat kesimpulan dia apa? Tuan akan dapat kesimpulan dia apa? Maka kesimpulan dia apa? Kesimpulannya adalah pasal apa? Tuan-tuan faham tak soalan saya? Maksud kalau tuan-tuan ambil ayat pertama dengan ayat kedua, dengan ayat penghujung 52, tuan-tuan buat kesimpulan, kedua-dua ayat tu sebenarnya dia nak cerita pasal apa? Nak cerita tentang fungsi wahyu Al-Quran itu adalah untuk membawa manusia tahu, beringat bahawa Allah itu hanya satu. Allah tu tidak berbilang-bilang. Kalau mengatakan Allah itu berbilang-bilang, mereka berada dalam kegelapan-kegelapan. Sebab itu kita tengok waktu Nabi Allah Ibrahim doa. Tengok waktu Nabi Allah Ibrahim doa, dia kata apa tadi? Dia kata, Ya Allah, engkau jadikanlah keturunanku orang yang jauh daripada menyembah patung-patung. Maknanya ucapan Ibrahim tadi dalam doa dia tadi tu selari tak dengan pembuka dan penutup surah Ibrahim. Okey, tentulah selari. Sebab itu tema dia tadi, tema dia para ulama buat yang ini. Nampak tak tema tadi, yang tema tadi? Nampak tak tema dia kat situ? Jadi tuan-tuan bacalah ayat 2, 3, 4, 5 sampai 52, dia akan berkisahkan tentang tema surah ni. Jelas. Tapi siapakah figure dia? Siapakah ikon dia? Contoh manusia yang membawa tema ini? Nabi Allah Ibrahim. Okey, jelas. Okey, untuk memantapkan lagi, saya tunjukkan pada tuan-tuan bukti lain tentang adanya tema ni. Dua-dua, ingat ya, tauhid, mensyukuri Allah. Dua-dua tu, okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan. Begini. Okey. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, okey, tuan-tuan buka dalam Quran, kita tengok dulu cerita ni. Dah habis ke belum ni? Belum lagi. Kita tengok sekejap. Okey, tengok kisah Musa. Tengok kisah Musa. Okey ni. Cuba kita tengok ayat nombor 6 surah Ibrahim. Okey, tengok ayat nombor 6 surah Ibrahim. Okey, kisah Musa Kisah Musa. Okey. Kisah Musa ni, kalau tuan-tuan baca betul-betul, tuan-tuan akan dapati ada persamaan apa yang watak pada Ibrahim tadi dengan kisah Musa. Kita tengok persamaan dia. Okey, tengok persamaan dia. Dan nanti tuan-tuan akan dapati jawapan. Tuan akan dapat jawapan. Oh, kenapa kisah Musa letak dekat surah Ibrahim? Lepas tu tuan akan dapat jawapan kan? Kita kalau ingat kisah Musa, tuan akan ingat apa? Kalau saya tanyalah. Okey, kalau saya minta, kalau kita tanya, apa yang anda ingat pasal kisah Musa? Mesti kita ingat pasal sihir dia, betul tak? Yang tongkat dia boleh tukar jadi ular, lepas tu dia belah laut, betul tak? Kan? Tetapi tuan-tuan takkan jumpa fakta sihir dia lawan ahli sihir. Tuan-tuan takkan jumpa fakta dia telah belah laut dalam surah Ibrahim. Tetapi tuan-tuan akan dapati betapa bijaksananya Allah Ta'ala ni, maha bijaksana. Allah pilih cerita Musa untuk mengukuhkan juga kisah Nabi Ibrahim tadi. Tapi watak pada Musa, cerita pasal Musa ni, dia sama macam watak dan cerita Nabi Ibrahim. Kalau tuan baca ayat nombor 6. Tengok ayat nombor 6. Tuan baca nombor 6 surah Ibrahim ni, tuan akan dapat persamaan dia kat mana? Tengok Allah mengatakan wa idz qala Musa, kita baca sikit ayat dia kan. Kita tengok ayat dia kata wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah. Okey. Tengok ya, Nabi Musa diingatkan kat kaum dia pasal apa?
Tuan-tuan tolong gariskan ataupun highlightkan perkataan ni. Dia kata apa? Allah kata, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Dia kata apa? Kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Gariskan perkataan. Kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Maknanya Musa dia cerita pasal apa? Musa ketika dia dakwah dekat kaum dia dalam surah Ibrahim ni, dia mempunyai persamaan dengan Ibrahim. Tadi Ibrahim kata apa? Moga-moga mereka bersyukur. Lepas tu dia doakan, dia puji Allah. Terima kasih Allah, Alhamdulillah engkau telah bagi Ismail dan Ishak kepada aku. Lepas tu keluar tema pasal tauhid, pasal bersyukur kan. Kita tengok pula kisah Musa. Rupa-rupanya dialog, skrip Musa tu pun dalam bentuk apa? Dia cakap dekat Bani Israel. Kenanglah, ingat baliklah nikmat Allah yang Allah bagi pada kamu. Apa nikmat Bani Israel dapat? Dia cerita, dia ungkit balik kepada Bani Israel. Dia kata, ingat tak ketika Allah menyelamatkan kamu daripada siapa? Daripada Fir'aun dan para pengikutnya. Yang mana Fir'aun dengan pengikut dia selalu buat apa dekat Bani Israel? Mereka selalu menyeksa kamu dengan seksaan yang pedih. Itu nikmat nombor satu. Nikmat nombor satu tu maksud dia nikmat yang mereka dah dapat. Sebelum ni, waktu mereka tak berjaya lari daripada Fir'aun, mereka selalu diseksa. Lepas tu, nikmat nombor dua apa? Nikmat nombor dua, Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel. Dia kata apa? Dia kata, وَيُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Dan mereka tu menunjukkan nikmat kedua. Mereka pula dulu selalu membunuh anak-anak lelaki kamu dengan sembelih anak lelaki kamu. Lepas tu nikmat ketiga apa dia? Nikmat ketiga, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Dulu dia membiarkan anak-anak perempuan tu yang hidup. Maksudnya Nabi Allah Musa, kalau kita amati betul-betul ayat nombor 6 ni, dia sebenarnya dia nak cakap apa dekat kaum dia? Dia nak suruh Bani Israel jadi orang apa? Orang yang bersyukur di atas segala nikmat Allah bagi. Nikmat apa? Nikmat keselamatan, pembebasan daripada Firaun dengan pengikutnya. Okey, jelas. Tetapi kalau kita baca ayat lepas tu pula, Nabi Ibrahim dia sebut apa? Lagi jelas dia sebut. Dia kata, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita baca ayat ni, Nabi Musa mengingatkan dekat kaum dia Bani Israel. Dia kata apa? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada kamu. Tapi jika kamu mengingkari, azabnya itu amat keras. Azab Allah tu amat keras. Jadi kalau kita baca ayat 7, ialah dia masih lagi berkisahkan tentang mensyukuri Allah. Nabi Musa dia cakap dekat kaum dia. Nabi Musa beritahu, korang semua ingat ya, Allah Ta'ala pernah memberitahu. Nabi Musa menceritakan, Allah mewahyukan, Allah bagi tahu, sesiapa yang bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Siapa yang mengkufuri nikmat, maka sesungguhnya azabku amat keras. Okey, kemudian baca lagi ayat nombor 8, kita akan jumpa Nabi Musa menerangkan macam mana syukur itu perlu dilakukan. Nak mensyukuri ini cara dia macam mana? Nabi Allah Musa memberitahu tentang waqala Musa. Musa kata apa? Musa mengatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha hala ghaniyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan siapa saja yang ada dekat muka bumi ni mengufuri akan nikmat Allah, maka Allah Ta'ala tak rugi apa-apa pun. Allah Ta'ala ni dia maha ghaniyun, Allah Ta'ala ni maha hamidun. Hamidun tu, ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Okey, kalau kita amati, maksudnya kalau kita amati pada ayat nombor 6, 7 dan 8 kisah Musa, tuan-tuan akan dapat kesimpulan dia apa?
Apa kesimpulan dia tuan-tuan akan dapat? Kita akan dapat kesimpulan dia bahawa Nabi Musa mengingatkan Bani Israel, kenang nikmat Allah. Cara kenang nikmat Allah ini mensyukuri Allah. Mensyukuri Allah ni bentuk macam mana? Jangan mengkufuri Allah. Okey, mengkufuri Allah. Dan kalau kita baca ayat ni, ayat last sekali. Ayat last maksudnya ayat yang kita nak ambil maklumat tentang surah Ibrahim, kita akan jumpa pasal nikmat. Tengok Allah kata apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Tengok Allah kata apa? Allah kata, ini ayat 34. Ayat 34 ni dia bukan yang kata Musa. Kisah Musa dia dah habis. Ini ayat umum. Allah cerita pasal nikmat. Allah kata, Allah beri kepada kamu sebahagian daripada segala apa yang kamu minta kepada dia. Jika Allah bagi tahu, jika kamu mengira nikmat Allah, kamu confirm, kamu tak akan dapat bilang nikmat Tuhan. Tapi Allah bagi tahu walaupun nikmat Tuhan tu banyak, kamu sangat zalim. Kamu sangat mengkufuri nikmat Allah. Zalim tu, perkara yang paling zalim sekali adalah mensyirikkan Allah. Jadi kesimpulannya, kena tak pada tema tu? Tengok apa tema dia? Jadi tema surah Ibrahim, Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim untuk kita ikut Ibrahim. Sebab tu namanya Ibrahim. Nak ikut Ibrahim ni dalam perkara apa? Dalam perkara mentauhidkan Allah. Secara tak langsung, surah Ibrahim ni menjadi dalil hujah kepada Nabi Muhammad untuk membangkang orang-orang Arab musyrikin yang mengaku mereka mengidolakan Nabi Ibrahim. Tapi kalau mereka faham kisah Ibrahim, Ibrahim tak macam tu pun. Jadi membuktikan bahawa asal bumi Mekah ini, Nabi Ibrahim doa pada Allah tak ada menyembah patung-patung. Tapi kenapa kamu menyembah patung-patung? Jelas kat situ. Jadi kita baca surah Ibrahim, kita dapat kesimpulan dia, Allah Ta'ala nak suruh kita tiru Ibrahim. Allah Ta'ala suruh kita lihat karakter Ibrahim. Apa Ibrahim buat. Jadi kita kena bacalah ayat dia tadi tu. Rupa-rupanya Ibrahim, dia telah minta kepada Allah supaya jauhkanlah zuriat dia daripada melakukan kesyirikan kepada Allah, mentauhidkan Allah yang satu. Dalam masa yang sama, Ibrahim ni, dia seorang hamba yang mensyukuri Allah. Jadi kesimpulan dia, inilah tema dia. Jadi tuan-tuan, kalaulah dengar orang baca surah Ibrahim kan, walaupun kita tak hafal 52 ayat, tuan-tuan boleh sembang dah. Tuan-tuan boleh cerita dah. Walaupun kita tak hafal 52 ayat. Kita tak hafal ayat pertama, ayat kedua dan sebagainya kan. Kita pun dah tak, walaupun kita tak hafal, tapi kita belajar daripada nama ni, kita dah boleh cerita. Surah Ibrahim ni akan berkisah tentang apa? Dia pergi kepada tema ni. Tapi tema ni figure dia, contoh manusia yang Allah nak tunjukkan adalah Ibrahim. Habis tentang surah Ibrahim. Ni secara ringkas saja. Ayat saya tak dapatlah nak ulas dengan panjang lebar. Tapi tuan-tuan tolong take note. Tuan-tuan tolong take note. Saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan maklumat tambahan. Kalau kita belajar tadabbur ayat berayat nanti, baru kita akan ulas panjang-panjang. Contohnya macam ni. Saya tunjuk pada tuan-puan. Ayat ni. Sekejap. Kalau tuan-tuan macam ni. Ayat yang nombor 36 ni, ayat 36 surah Ibrahim ni, dia ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menangis mengenangkan umat dia. Lepas tu Allah hantar malaikat. Ini hadis sahih, hadis sahih ni, hadis Bukhari ke Muslim, tapi hadis sahih. Ayat nombor 36 ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah baca ayat 36 ni, dia ambil balik dialog yang faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yang Nabi Ibrahim dia kata pada Allah kan, dia kata, ya Allah, siapa yang ikut aku, dia daripada kalanganku. Siapa yang tak ikut aku, ya Allah, engkaulah, terserahlah kepada engkau, ya Allah, engkau boleh mengampuni mereka, engkau kan Maha Pengasih. Nabi Muhammad SAW pernah baca ayat ni
Lepas tu ada satu lagi ayat cerita tentang ucapan Nabi Isa dalam surah Maidah. Lepas tu Nabi menangis. Boleh dibaca dua ayat ni. Dia maksudnya ayat ni cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Kita baca ayat ni kan. Dia kata, ya Allah, kalau mereka tak ikut aku, ya Allah, mereka tak mentauhidkan aku, ya Allah, engkau kan maha pengampun, ya Allah. Soalnya ayat Nabi Ibrahim ni, bahasa dia halus. Dia kata, ya Allah, engkau kan boleh mengampunkan mereka, engkau kan maha pengampun, engkau kan maha penyayang. Maknanya, kecintaan, kasihnya Ibrahim kepada umat dia. Jadi Nabi pernah bawa ayat ni, cerita dekat para sahabat, Nabi ambil ayat kisah Ibrahim dengan Nabi Isa tu dan Nabi menangis. Akhirnya Allah hantar malaikat tanya kepada Nabi Muhammad kenapa dia menangis. Maka Nabi menjawab, umatku, maka Allah sampaikan berita gembira, umatnya tidak akan diseksa, tidak akan diazab seperti umat-umat yang terdahulu. Tu kalau kita nak tadabbur ayat dia. Lepas tu, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, satu lagi saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan, satu maklumat lain. Kejap ya. Satu maklumat lain. Sekejap. Ni. Kalau tuan-tuan baca ayat ke-8, ini sangat bagus untuk kalau kita nak tadabbur ayat. Kalau siapa yang ada tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan boleh baca tafsir ayat 8 ni, ambil ayat ni. Ayat yang penting, Allah kata apa? Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Ayat ni Musa kata apa? Musa kata, kalau siapa-siapalah kat muka bumi ni, kamu ke siapa-siapa kat muka bumi ni, kalau dia nak jadi orang yang tak mensyukuri Allah sekalipun, siapa-siapa dia kata, siapa-siapalah, semualah dia kata, Allah Ta'ala itu dia maha kaya, maha terpuji. Kenapa dia cakap macam tu? Maknanya ayat ni kalau kita baca dia punya, kalau kita nak tafsir ayat dia, ayat ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni, kalau siapa-siapa tak nak mensyukuri Allah, kerajaan Allah ni tidak akan tergugat apa-apa. Tetap faham tak? Maksudnya ayat ni, Allah Ta'ala dia maha kaya. Kalau kita tak nak bersyukur kepada Allah, Allah tak rugi apa-apa. Allah tak rugi apa-apa. Kalau kita bersyukur kepada Allah pun tidak memberi kesan apa pun pada kerajaan Allah. Maksudnya nak kata Allah dia punya kaya, Allah ni maha terpuji, kekayaan Allah itu dia tidak tergugat dari sudut orang yang minta pada dia ke, macam kalau orang minta, makin kurang. Tak ada. Allah tak macam tu. Jadi kita boleh hayati ayat nombor 8 ni. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak sebut satu sebelum kita tutup surah Ibrahim ni. Okey, saya minta tuan-tuan tengok ayat pertama. Surah Ibrahim. Okey, ayat pertama pembuka surah Ibrahim ni. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat ni. Cuba tuan-tuan bulat perkataan zulumat. Az-zulumat dan tuan-tuan bulatkan perkataan an-nur. Kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa zulumat ni guna kalimah plural? Kan nampak tak? Kegelapan. Plural kan? Tapi an-nur satu je cahaya. Kenapa? Kenapa kalimah perkataan nur, cahaya, digunakan dalam bentuk singular, tapi kenapa digunakan kalimah az-zulumat dalam bentuk jama', dalam bentuk plural? Sebab itu kalau kita jumpa dalam Quran, tuan-tuan tidak akan jumpa perkataan cahaya dalam bentuk plural. Kalau bentuk plural, an-nur dia jadi anwar. Anwar. Tak ada, tetap tak akan jumpa. Menunjukkan apa? Nak menunjukkan kepada kita bahawa cahaya yang kita nak rujuk, yang kita nak pegang, yang boleh bawa kita ke syurga Allah, satu tu je. Tapi benda-benda yang jahat, kegelapan yang bawa kita jauh daripada Allah, banyak. Kiri, kanan, depan, belakang. Sebab tu kegelapan tu Allah menggunakan dalam kalimah plural. Tapi an-nur Allah guna satu. Tidak ada cahaya lain yang kita kena ambil, melainkan cahaya satu saja, cahaya yang Allah berikan. Cahaya daripada Al-Quran. Cahaya yang dibawa daripada Nabi. Itulah cahaya dia. Sebab itu cahaya ni, dia adalah singular. Tapi kalau yang kegelapan, dia gunakan dalam plural. Jadi wallahu ta'ala sedikit maklumat tambahan. Kita nak terus pergi kepada surah Al-Hijr. Jom, surah Al-Hijr. Semoga tuan-tuan jelas tentang kenapa surah itu dinamakan dengan surah Ibrahim. Ada apa pada Nabi Ibrahim, perkara apa yang kita nak contoh pada kisah Nabi Ibrahim, tengok pada tema. Baik, kita pergi kepada surah Hijr.
Surah Hijr ni saya minta tuan-tuan dan perempuan buat salinan juga beberapa maklumat. Okey, surah Hijr. Okey, apa makna Al-Hijr? Al-Hijr. Okey, Al-Hijr. Al-Hijr dia ada kaitan dengan kawasan berbatu. Al-Hijr. Tuan-tuan tolong tambah sikit kat nota tu. Kawasan berbatu ni dia merujuk kepada tempat tinggal kaum Samud. Tulis dekat nota tu. Okey, kaum Samud. Okey, kaum Samud. Okey, kaum Samud. Kaum Samud. Okey, kaum Samud mereka adalah kaum Nabi Allah apa? Kaum Nabi Allah Saleh. Kan? Nabi Allah Saleh. Yalah, Nabi Allah Saleh. Okey, kaum Nabi Allah Saleh, kaum Samud. Okey. Tapi kalau kita baca surah Hijr, kita tak akan jumpa perkataan Samud tu. Tak jumpa perkataan Samud tu. Kita jumpa tentang Al-Hijr. Ingat ya? Ingat kita belajar. Okey. Kenapa Allah Ta'ala nak tunjulkan nama tempat pula? Mesti ada sebab. Kenapa dengan kawasan Al-Hijr tu? Kenapa dengan kawasan berbatu tu? Kenapa dengan kawasan berbatu tu? Tadi waktu tuan-tuan baca dekat tema, tuan-tuan akan nampak dengan jelas apa Al-Hijr itu Allah nak cerita. Baik. Surah Al-Hijr, okey, dia pengenalan surah Hijr, surah yang keberapa? Surah yang ke-15. Okey. Surah Al-Hijr kita al-maklum, surah Al-Hijr ini kalau kita buka Quran dia mengandungi 99 ayat. Surah Makkiyah. Okey. Al-Hijr kawasan berbatu. Okey. Kenapa dengan kawasan berbatu ni? Kalau kita tengok perkataan kawasan berbatu, batu ni keras. Okey, kenapa ya? Kita akan belajar daripada nama surah tu. InsyaAllah kita akan dapat jawapan dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah rahmati sekalian, Hijr ni dah tengok dalam gambar peta Dah tengok dalam gambar. Okey, Al-Hijr ni kalau kita tengok dekat gambar ni, yang ni peta sekarang. Kalau kita tengok dekat gambar peta tu, Hijr ni dia duduk ni. Sekarang dia dinamakan sebagai Madain Saleh. Tengok dalam peta ni kan nampak tak? Madain Saleh. Lepas tu jumpa Tabuk. Lepas tu jumpa Petra, Jordan. Madain Saleh ni inilah kawasan Hijr dulu. Inilah kawasan kaum Samud. Sekarang dipanggil sebagai Madain Saleh. Dia dekat dengan Tabuk. Dia juga dekat dengan Petra. Dia juga dekat dengan Madinah lah. Tengok ni. Madain, Tabuk dengan Petra. Madain dekat sini. Kalau tengok peta satu lagi, Madain Saleh ni dia duduk dekat kawasan Al-Ula. Bandar of Al-Ula. Kita tengok dia punya penerangan. Dekat dalam nota tu tak ada penerangan ni. Yang ni saya ambil dekat Wikipedia. Kita tengok Madain Saleh ni. Dia terletak kat mana? 20 km daripada Nos utara kan? Utara Bandar Al-Ula. Kita tengok gambar ni. Kan nampak tak gambar yang dalam tuan merah ni Al-Ula. Ni Madain Saleh. 400 km utara barat dia, Madinah. Lepas tu 500 km dekat dengan Petra, Jordan. Ni dia kalau orang pergi Petra dia dekatlah dengan tempat ni orang nak pergi. Nampak tak? Ni dia punya tempat sekarang ni namanya Madain Saleh. Okey. Kenapa dengan tempat ni? Kalau tuan-tuan pergi sekarang, tempat tu masih ada. Tempat tu gambar dia macam ni. Kalau kita buka, tempat dia gambar macam ni lah. Nampak tak? Ni kawasan berbatu lah ni. Ni berbatu. Nampak tak rumah yang dia buat ni? Ni dipanggil Madain Saleh. Okey, masih ada. Memang ada kekal. Memang ada lagi tengok. Batu. Okey, kenapa dengan kawasan berbatu ni? Inilah kita nak kaji. Kenapa surah ni nama Al-Hijr? Kawasan berbatu. Kenapa dengan kawasan berbatu tu? Okey, mari kita baca. Sebelum tu, seperti biasa, kita mesti tengok dulu. Surah ini diberi nama Al-Hijr itu sumbernya dari mana? Okay, kalau kita buka dalam kitab Suyuti, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata surah Hijr ini surah yang turun di Mekah. Maknanya zaman sahabat dulu mereka dah tahu tentang nama surah itu sebagai surah Al-Hijr. Okey, baik. Kita lanjutkan. Surah Hijr ni apa justifikasi? Maksudnya surah Hijr ni sebenarnya berkaitan dengan apa? Kenapa dengan nama Al-Hijr itu? Sebenarnya surah ini Allah Ta'ala nak cerita tentang kaum Samud yang Allah binasakan,
yang mereka ini waktu mereka dibinasakan tu mereka berada di kawasan Al-Hijr atau kawasan berbatu. Okey, itu dia punya kawasan berbatu tu sebenarnya Allah nak fokus kita semua ni kawasan berbatu dia ada kaitan dengan kawasan samud, memang tak boleh lari. Tapi daripada kawasan berbatu tu dia akan pergi terus kepada maklumat tempat kediaman lokasi kaum Samud tu berada pada kawasan berbatu tu. Dia cerita pasal kaum Samud. Tapi dalam surah Al-Hijr kita tak jumpalah perkataan Samud tu. Dalam surah Al-Hijr dia fokus pada lokasi Samud tu. Sebab tu dalam surah Hijr tuan-tuan tak akan jumpa maklumat tentang perangai mereka macam mana, mereka dah buat apa dengan unta. Sebab kaum Soleh ni kan kaum Samud ni kan dia dikaitkan dengan unta kan, unta yang mereka telah sembelih. Tapi cerita tu tak ada dalam surah Hijr. Kenapa? Inilah hikmah kita belajar nama surah. Pasalkan kaum Samud, kenapa cerita sembelih unta yang mereka bunuh unta tu, kenapa mereka cerita tu tak diplotkan, tak dicerita dalam surah Al-Hijr? Kerana nama Al-Hijr itu sebenarnya Allah nak suruh kita fokus pada tempat yang diduki oleh kaum Samud tu. Dia bukan cerita tentang karakter kaum tu. Mereka dah buat apa sampai Allah binasakan tu. Tapi dia ada kaitan perkara besar tentang kawasan berbatu tu. Ni kita akan gali lagi. Tapi kita dah dapat dah. Kita dapat maklumat. Okay, surah Hijr ni dia lokasi Samud, kawasan berbatu. Okey, kenapa dia kawasan berbatu tu? Okey, nanti waktu kita belajar tema, kita akan dapat maklumat. Okey, jom kita teruskan lagi. Okey. Kalau kita nak rujuk kisah penduduk Al-Hijr, kita boleh jumpa pada 5 ayat. Ayat 80, ayat 81, 5 ayat. 81, 82, 83 dengan 84. 84. Ada berapa ayat? 5 ayat. Okey, surat Hijr. Jadi, ingat, kalau belajar nama surah, nak faham surah ni, tuan-tuan cepat-cepat pergi study kisah yang dikaitkan dengan nama dia. Macam tadi kan? Baca je surah Ibrahim, terus pergi pada kisah dia dulu. Kalau baca surah Al-Hijr, kita boleh terus pergi kepada ayat yang cerita tentang penduduk yang tinggal dekat kawasan berbatu tadi. Maka kita cari ayat dia. Oh, ayat dia rupanya dekat ayat nombor 80. Kita baca ayat dia. Kalau kita baca ayat dekat situ, kita akan jumpa Allah sebut, oh, ada rupanya perkataan Hijr. Allah kata, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Allah kata, dan sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Allah cerita umum saja. Tapi tak jumpalah kisah dia sembelih unta tu. Okey, penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Okey. Ashabul Hijr tu siapa? Ashabul Hijr itu siapa? Ashabul Hijr itu, tuan-tuan tolong tambah dalam nota. Dan nota ni saya tak masukkan maklumat ni. Okey. Ashabul Hijr, dia adalah gelaran yang lain selain daripada gelaran Samud. Samud. Kita jumpa dalam Al-Quran perkataan Samud tu. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan Samud diulang sebanyak. Dalam Quran Allah ulang perkataan Samud ni sebanyak 26 kali. Ada 26 kali. Maksud dia macam ni. Kalau tuan-tuan baca Quran, kadang-kadang kaum Nabi Allah Saleh, Allah panggil dia Samud. Kadang-kadang Allah panggil dengan nama Ashabul Hijr. Jadi dalam surah Al-Hijr ayat nombor 80, Allah memanggil dengan gelaran Ashabul Hijr. Okey, yang mana mereka tak percaya, telah menolak Nabi Allah Saleh. Tapi kalau kita baca ayat 80 kan, baca ayat nombor 80, kenapa Allah menggunakan bilangan banyak bagi Rasul? Sedangkan Nabi Allah Saleh tu seorang je.
Tapi kenapa Allah kata ke Ashabul Hijr telah mendustakan para Rasul? Sedangkan Rasul mereka tu seorang je Saleh. Tapi kenapa Allah kata mereka telah mendustakan para Rasul? Di sini kita kena ambil maklum. Kalau sesiapa tolak satu Rasul, bermakna dia telah tolak semua Rasul. Jadi, kalau baca ayat ni, kalau baca ayat nombor 80 ni, mereka telah penduduk Al-Hijr telah mendustakan para Rasul. Sedangkan Rasulnya satu. Tadi kita sebut sebab ni apa. Lepas tu, وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda. Tanda-tanda tu maksudnya bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Saleh ni memang seorang Rasul. Allah dah hantar dah sebenarnya kisah unta tu. Unta yang datang keluar daripada batu tu. Keluarnya unta tu. Allah dah hantar dah kepada mereka bukti tu. Tapi mereka buat apa? Mereka buat tak kisah je. Mereka berpaling je. Mereka tak terima bukti itu, mukjizat itu yang membuktikan Nabi Saleh itu adalah utusan Allah. Okey, ringkas je Allah cerita. Lepas tu ayat nombor 82. Okey, ayat nombor 82. Kita baca dulu ayat nombor 82. Ayat 83. Allah nak cerita tentang mereka ni buat apa? Maksudnya mereka ni waktu zaman mereka terkenal dengan apa? Okey, Allah kata fa'akhadhat khumus. Ni cerita tentang azab dah. Ni cerita pasal azab. Okey, sebelum bagi pada azab ni, saya nak tunjuk tuan-tuan maklumat tambahan. Okey, ayat 82 tertinggal tadi. Maafkan saya, tertinggal. Ayat nombor 82 surah Al-Hijr. Ya Allah, tertinggal. Patutlah nak cari tempat tadi tertinggal. Okey, tengok ayat nombor 82. Okey, kalau kita baca ayat nombor 82, kita akan dapat maklumat tentang Hijr tu. Hijr tu macam mana tau? Kawasan Hijr, kawasan berbatu tadi. Okey, kawasan yang mereka berbatu tadi, mereka buat apa? Ayat nombor 82 Allah kata, wakanu, dan mereka. Mereka tu siapa? Penduduk Al-Hijr tadi. Penduduk Hijr tu siapa? Nama lain dia kaum Samud. Okey, mereka buat apa? Yanhituna. Mereka memahat. Pahat. Tuan-tuan, pahat batu. Bukan pahat kayu tau. Pahat batu. Batu. Kita tengok gambar tadi kan. Nampak tak gambar? Gambar yang saya tunjuk tadi kan? Macam gambar tadi. Ni kan. Tuan-tuan bayangkan mereka pahat batu. Macam mana nak pahat batu? Bukan pahat kayu, pahat batu. Mereka pahat batu untuk apa? Kita baca ayat dia. Mereka pahat apa? Minal jibal. Mereka memahat gunung-gunung. Nak buat apa gunung-gunung yang dipahat tu? Buyuta. Mereka pahat gunung-gunung, batu-batu bergunung tu, mereka pahat dia untuk buat tempat tinggal, buat rumah. Yang rumah itu aminin, dalam keadaan aman. Maknanya mereka buat rumah batu. Kalau kita rumah batu, bukan kita pergi pahat gunung. Kita buat rumah batu, guna batu blok-blok tu kan jadi rumah batu. Beza dengan rumah kayu. Ini dia buat rumah, tapi rumah itu dalam gunung. Dia pergi pahat batu-batu tu. Dia buat rumah. Jadi apabila duduk dalam rumah berbatu, kalau angin kuat, gegar tak rumah tu? Tentulah tak gegar kan. Batu kan kokoh kan, sebab tu orang menyorok dalam gua kan, orang buat tempat penyelindungan di bawah tanah kan. Maknanya Allah nak cerita penduduk Ashabul Hijr ni, mereka ni hebat dia macam mana? Mereka pergi memahat batu-batu yang dijadikan pada gunung-gunung, batu-batu bergunung tu. Mereka buat apa? Mereka buat rumah yang mereka rasa aman berada dekat situ. Okey. Kita dah faham tentang ayat 82. Okey. Untuk memantapkan maklumat ayat nombor 82, okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan ayat-ayat lain. Tapi kita kena salin. Ayat-ayat lain, maksudnya ayat ni tak ada dalam surah Al-Hijr. Tapi ayat dalam surah lain. Sebab tu, kalau nak faham ayat Quran, tidak
hanya boleh berpada mencukupi surah yang kita rujuk saja. Okay, tapi saya minta tuan-tuan tulis. Saya nak tuan-tuan tulis ayat lain yang nak menampakkan lagi Ashabul Hijr tadi tu macam mana mereka ni. Okey, tuan-tuan tulis. Tak ada nota tapi saya kena tulis. Okey, surah yang paling senang kita rujuk, kalau kita rujuk surah Al-Fajr ayat nombor 9. Kita akan jumpa Allah cerita kaum Samud ni. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Allah cerita tentang kaum Samud. Dalam surah Al-Fajr kita jumpa Allah sebut namanya Thamud. Tapi surah Hijr tak jumpa perkataan Samud. Tapi merujuk juga kepada kaum Samud. Surah Hijr Allah kata mereka buat apa batu-batu tu? Sakhra bil wad. Jabus sakhra. Mereka memahat batu-batu besar yang ada kat lembah tu. Tuan-tuan, nak pahat gunung ni macam mana agak-agak tenaga dia, masa yang diambil, kan? Okay, kita baca satu lagi surah lain. Saya minta tuan-tuan tulis ya. Dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Syu'ara ayat 114, tuan-tuan tahu tak mereka pahat batu tadi macam mana keadaan dia? Nak tengok dia punya expert dia pahat batu tu, cara dia pahat batu ni surah Asy-Syu'ara cerita. Tengok ayat nombor 149 surah Syu'ara, surah ke-26, Allah dia bagi tahu maklumat tambahan. Lepas tu saya ingatkan, kalau nak faham sesuatu ayat Quran, kena cari ayat-ayat lain yang ada topik yang sama. Jadi kalau buka surah Syu'ara ayat 149, kita akan jumpa Allah kata apa? Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Nabi Allah Saleh, dia tegur kaum dia, kaum Samud tu, dia cakap kamu ni memahat sebahagian daripada gunung ganang dibuat tempat tinggal farihin. Farihin tu dengan bersungguh-sungguh. Perkataan farihin ni maknanya, perkataan farihin ni menunjukkan mereka memang pahat sungguh-sungguh. Kalau pahat sungguh-sungguh ni maknanya apa? Teliti, halus, cantik. Tu farihin. Maknanya Nabi Allah Saleh, dia mengingatkan dekat kaum Samud tadi. Korang ni kan ambil masa, buang masa, pergi pahat gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni maksudnya, kalau kita tengok gambar tu, kita tengok gambar kan, kita tengok gambar tadi. Macam mana mereka boleh pahat? Cantik tak? So, macam mana boleh pahat ni? Cantik ni. Maksudnya farihin ni merujuk kepada apa? Betapa halusnya, betapa sungguh-sungguhnya, betapa pandainya ketika mereka memahat. Teknologi apa dia pakai, wallahu ta'ala alam. Okay, dekat situ kita dapat maklumat tambahan dia. Okey, sekarang mari kita sambung terus. Apa jadi kat kaum Samud ni? Kaum Samud ni, walaupun mereka berada di dalam rumah-rumah, yang rumah itu adalah di dalam gunung-gunung. Yang gunung-gunung ini kita faham adalah tegak, kukuh, kawasan berbatu, kukuh. Kan? Apa jadi dekat mereka? Apa jadi dekat kaum Samud tu? Sebab itu, ingat, Allah memaparkan nama dia, lokasi dia, nak menunjukkan apa tahu? Walaupun korang semua berada di dalam kawasan berbatu. Berbatu tu maksudnya walaupun kau duduklah dalam rumah yang di dalam gunung, yang kau pahat dia sungguh-sungguh tu, korang ingat kau duduk dalam rumah berbatu, rumah batu dalam gunung tu, korang selamat. Inilah ayat surah Hijr itu sebenarnya ayat tu nak cerita pasal tu lah sebenarnya. Nak cerita tentang korang tak percaya kepada Nabi Saleh, korang telah mengabaikan mukjizat yang menunjukkan Saleh ini Rasul, korang ingat korang selamat, duduk dekat kawasan berbatu tu, pergi pahat gunung-gunung tu. Itulah mesej yang Allah nak bagi tahu pada kita pada nama Ashabul Hijr. Okey. Jadi
Allah ceritalah. Allah cerita pada ayat nombor 83, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Meskipun demikian, maksudnya walaupun mereka berada pada rumah yang kau kata orang paling selamat lah ni, rumah dalam gunung ni paling selamat lah, Allah kata mereka tetap dibinasakan oleh Allah dengan sayhah. Sayhah ni adalah pekikan suara yang menggemparkan mereka pada waktu pagi. Okey. Kita baca dulu ayat nombor 84 kata fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apabila mereka ditimpa suara yang sangat kuat pada waktu pagi tadi, Allah kata apa? Maka apa yang mereka telah usahakan itu tak dapat tolong mereka sedikit pun. Usaha apa? Tu, sebab itu nama kawasan berbatu tadi tu Allah Ta'ala nak suruh kita cari maklumat. Kenapa dengan kawasan berbatu tu? Rupa-rupanya kawasan berbatu tu dijadikan tempat tinggal yang mereka rasa aman duduk dalam tu. Korang ingat korang aman? Soalan Allah nak beritahu pada kita yang baca Quran ni dalam surah Hijr ni, Allah nak bagi tahu korang semua ambillah teladan. Korang nak duduk dekat mana tempat sekalipun, kalau korang hebat macam Ashabul Hijr itu, pahat gunung-gunung, buat rumah dalam tu ke, korang semua takkan selamat, kata Allah. Walaupun duduk kawasan berbatu, Allah kata, korang bacalah ayat 83 dan 84. Allah kata, kami hantar satu perkikan suara yang kuat. Maka mereka usahakan duduk di batu-batu itu, tak boleh tolong mereka apa pun. Okey, dapat tangkap dah. Ashabul Hijr nak cerita pasal apa? Nak cerita tentang mereka yang duduk dalam rumah yang dalam gunung ganang yang dipahat tu tak selamat. Walaupun berbatu. Ambil dulu maklumat tu. Jadi kita akan tengok tema dia apa. Tengok tema, lepas tu kita akan kukuhkan lagi surah Al-Hijr dengan ayat lain. Dengan surah yang sama. Tengok tema dia apa. Jadi tema dia, tengok tema dia. Lepas tu saya akan kukuhkan tema dia dengan ayat-ayat lain. Kita tengok tema dia. Jadi. Kita tengok tema. Tema dia daripada kisah Ashabul Hijr tadi. Kan? Para ulama sebenarnya bukan kisah Ashabul Hijr saja. Ayat-ayat lain dalam surah Al-Hijr lah. Tapi saya sebutkan dulu tema dia pasal apa? Tema dia cerita, maksudnya kalaulah kita dengar orang baca surah Hijr kan, orang tanya pada kita, surah Hijr ni surah pasal apa ya? Maka kita boleh ambil tema ni. Kita kata surah Al-Hijr ni surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita tak akan selamat daripada azab Allah kalau kita menolak ayat-ayat Allah. Kalau faham tak maksudnya? Surah Al-Hijr walaupun ada 99 ayat, kita tak hafal pun 99 ayat tu. Tapi kita boleh dapat maklumat surah Hijr ni ayat dia akan berkisahkan tentang, ayat ni cerita tentang siapa yang taat Allah, dengar cakap Rasul, dia selamat daripada azab. Siapa yang tak dengar cakap Allah, melawan Allah, mengingkari Rasul, mereka tidak selamat daripada diazab oleh Allah walaupun berada di tempat-tempat, di benteng-benteng, di tembok-tembok, duduklah kat mana tempat yang kukuh sekalipun, tak akan selamat kalau Allah nak binasakan. Maka kita kata kalau awak nak tahu contoh orang yang tak seselamat daripada Allah pelihara, kan? Contohnya cerita Ashabul Hijr. Kenapa dengan Ashabul Hijr ni? Ashabul Hijr dia pergi pahat gunung-gunung itu buat rumah. Tapi sebab mereka menolak mukjizat Allah, mereka tak dengar cakap Rasul mereka, maka mereka dibinasakan dengan satu suara sahaja. Akhirnya mereka binasa, kata Allah Azza wa Jalla, walaupun tempat berbatu. Kalau tuan-tuan tidak percaya, ataupun kalau tuan-tuan nak mengukuhkan maklumat ni, nanti ada masa cuba tuan-tuan baca ayat 1 sampai 99. Tuan-tuan bacalah
ayat 1 sampai 99, tuan-tuan akan bersetuju dengan tema ni. Maksudnya, Allah tidak memelihara sesiapa yang mendustakan ayat-ayatnya, dan Allah memeliharalah sesiapa yang tidak mendustakan ayat-ayatnya. Maka model ataupun contoh yang kena pada tema ini adalah contoh pada nama surah itu. Tapi belum cukup lagi. Tapi pada nama surah tu bagi jawapan, tuan-tuan baca dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan akan dapat cerita-cerita dalam tu, pattern dia, style ayat dia tadi tu ada persamaan. Macam tadi kita katakan, kisah Musa, dia dakwah dekat kaum dia, ada persamaan dengan karakter Nabi Ibrahim. Surah Al-Hijr ni, watak utamanya pada kaum Samud tu. Dan kita akan dapati nanti, ketika Allah cerita, tengok ya, ketika Allah cerita tentang kaum Lut yang telah Allah binasakan, ketika Allah cerita tentang kaum Syuaib yang Allah binasakan, ada kisah kaum Syuaib ya, yang Allah binasakan, tuan-tuan tolong nanti baca amati, tuan-tuan cari jawapan. Tuan-tuan cari jawapan macam ni. Apakah, contohnya, soalan dia macam ni. Kenapa Allah Ta'ala letak kisah Nabi Lut yang umat dia Allah binasa tadi dengan kisah umat kaum Syuaib yang Allah binasakan duduk bersekali dengan kisah Ashabul Hijr? Itu rahsia dia juga. Kenapa? Mesti ada sebab. Ingat, Quran ini adalah dari Allah. Allah tidak meletakkan sesuatu cerita kalau cerita tu dia tak ada persamaan. Dia mesti ada persamaan. Inilah yang kita kena belajar nama surah. Tapi walaupun kita tak belajar 99 ayat, tuan-tuan, tema dia tadi tu dah bagi jawapan pada kita. Ada yang selamat, Allah pelihara dia daripada azab. Ada yang tak selamat, Allah pelihara dia daripada azab. Walaupun kau duduk di kawasan yang kau rasa kau selamat dalam gunung, Allah Ta'ala akan tetap kebinasakan dia. Jadi, nanti kalau kita ulas lagi, kita akan dapat jawapan dia. Dia sebenarnya kita belajar Quran, kita nak faham. Tapi untuk menunggu baca ayat 1, ayat 2 sampai 99 ayat kan, nak sampai juzuk ke berapa dah ni? Nak sampai juzuk yang ke-14 ni akan take time. Tapi kita menggunakan kaedah melihat nama surah, keluar tema dia, kita dah boleh jawab. Kalau kita dengar orang baca surah Hijr, kalau orang minta kita, okay, boleh tak cerita pada saya surah Hijr pasal apa? Tuan-tuan ambil nama surah, tuan-tuan ambil tema, memang itulah cerita dia. Pusinglah ayat 99 kat mana. Dia akan berkisahkan kepada situ, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan mantapkan lagi maklumat tersebut dengan kita cerita lagi tentang kaum lain yang ada dalam surah Al-Hijr, yang ada persamaan dengan Ashabul Al-Hijr. Kisah kaum Syuaib yang tak selamat daripada Allah binasa. Tapi kenapa cerita kaum dia tu duduk dalam surah Hijr? Mesti kena pada tema. Ada kata dengan tema. Dia kena dengan kisah Ashabul Al-Hijr. Begitu juga kisah kaum Lut. Saya bagi kerja rumah pada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan nanti cari dia punya jawapan dia. Tapi sekurang-kurangnya Alhamdulillah, kita dah sampai juzuk yang ke berapa? Kita dah masuk pada juzuk yang ke-14 surah Hijr. Walaupun kita tak belajar semua ayat, sekurang-kurangnya kita tahu intisari ayat yang terkandung dalam surah Hijr. Macam kita dengar berita, kan orang kata, berita hari ini. Intisari utama berita, dia sebut yang core berita kan, lepas tu dia ulat. Macam itulah. Kita baca surah Hijr, kita boleh cerita sebenarnya. Macam mana kita boleh dapat intisari surah? Daripada nama surah. Daripada nama surah, keluarlah tema dia. Daripada tema dia, kaitan dengan intisari surah. Jadi moga-moga kita semua dapat istiqamah, dapat konsisten untuk menghabiskan banyak lagi surah-surah yang perlu kita belajar. Ya, moga-moga kita fahamlah maklumat di dalam surah
Al-Hijr. Intisarinya cerita tentang apa? Dapat memecahkan persoalan tentang kawasan berbatu tadi. Kalau tidak, sampai bila-bila kita tak tahu apa related kawasan berbatu tu dengan Al-Hijr. Sekurang-kurangnya Allah dah bagi ilmu pada kita, rahmat Allah, kita mengetahui. Okey, saya buka beberapa soalan kalau ada. Waktu pun dah larut malam. Ada soalan tak yang berkaitan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang question and answer Ustaz. Apa? Sekarang question and answer kan Ustaz? Ya. Okey, Ustaz, ada satu pertanyaan daripada satu aunty ni. Ya. Dia tanya apa? Dia bertanya, dia baru kematian suami Ustaz. Allah. Minggu lepas. Lepas tu memang dia tak boleh, dia sekarang dalam edah kan 4 bulan 10 hari. Betul kan Ustaz? Okey, 4 bulan 10 hari, ya. So tapi dia perlu nak mencari rezeki. Dia boleh keluar, dia ada kepentingan. Dia boleh keluar untuk dia mencari nafkah dia. Tapi cara perpakaian dia itulah. Buat masa sekarang dia tak keluar, tapi macam dia nak buat promo dia punya bisnes tu Ustaz melalui Facebook atau Instagram. Jadi dibenarkan tak dalam Islam untuk dia pamerkan muka dia? Boleh. Cuma dia pamerkan muka tu dia dalam keadaan dia berkabung kan. Maksudnya dia tak bolehlah berhias-hias seperti yang biasa dia berhias tu. Baik. Tapi tak perlulah tak perlu dia berpakai serba hitam. Tak perlulah berkabung. Bagus lagi memenuhi keperluan lah. Maksudnya lagi bagus kalau tak keluar tu. Ya. Tapi kalau dia keluar ada hajat untuk dia mencari nafkah, dia dibenarkan di dalam agama. Baik. Dibenarkan untuk mencari nafkah. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Semoga semoga Allah menempatkan roh suaminya bersama di kalangan orang-orang yang soleh. Semoga yang puan yang terlibat itu Allah Ta'ala berikan ganjaran atas ujian musibah tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberi ganti yang lebih terbaik kepada beliau. Itu tanda Allah rahmat, Allah kasih pada kita atas ujian. Baik, ada soalan yang berkaitan dengan surah-surah ni? Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali ucap terima kasih sebab saya rasa penerangan hari ini memang sangat-sangat teruja. Saya memang sangat teruja dan saya tak pernah dengar penerangan macam ni. Tapi saya agak lewat masuk, jadi saya nak tanya adakah rakaman perbincangan kita tadi? Ni kena berhubung dengan pihak Nia Academy Ada tak kita buat Facebook live? Akak boleh tengok Facebook Nur Islam Academy. Nur Islam Academy. Nur Islam Academy. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okey, wa iyyakum. Lagi soalan lain ada tak yang berkaitan? Tak apa, saya boleh je kalau lewat malam, tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara ni. Siapa ni? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanyakan satu soalan. Ya. Tentang apa tu? Berkaitan yang doa Nabi Ibrahim tu. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a tu. Ya. Itu doa untuk waktu, bukan itu doa untuk waktu mengandung ke? Ke selepas mengandung? Okey, macam ni. Doa tu dia boleh amal bila-bila. Doa tu dia ayat nombor berapa tadi tu? Ayat nombor 40 kan? Ayat ni
kita boleh amal bila-bila. Tak mestinya anak kita dalam kandungan, anak dalam kandungan isteri itu baru nak baca. Tak. Dia boleh baca bila-bila. Anak kita membesar pun kita boleh baca. Sebab doa ni kita pertama ingat, doa ni untuk diri kita dulu tau. Nampak tak? Lepas tu kalau ada bentuk doa, kita belajar kat sini doa untuk diri kita dulu. Oh, bija'ini. Ja'ini tu kita sendiri. Jadi kalau aku orang mengerjakan solat. Lepas aku, barulah zuriatku. Nampak tak? Kat situ. Jadi doa ni dia tidak dihadkan dan tidak dikhususkan pada waktu mana-mana. Tak ada. Dia boleh baca bila-bila. Khususnya pada waktu-waktu doa yang mustajab lah. Itu sangat bagus baca. Dalam solat ke. Semoga kita ni sendiri mendirikan solat dan zuriat kita mendirikan solat. Tapi dia tidak ada nas ya. Tidak ada nas, dalil yang kata bagus baca ketika mengandung ke apa. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia boleh baca bila-bila. Wallahu ta'ala alam. Itu ke soalan dia kata? Hello? Ya. Dengar. Itu ke soalan dia? Ya, betul Ustaz. Ya, doa ni. Kena faham doa ni. Bagus amalkan doa ni. Dia bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita juga. Okey, ada soalan dekat chat ke ni? Kejap, ada soalan dekat chat ke? Ada Ustaz, ada soalan daripada Brother Fizwan. Brother Fizwan. Catale tu tak ada ke? Catale. Share catale surah Ibrahim tadi. Okey, ni catale dia. Tak ada catale dia. Saya bagi nota tak ada catale Oh, ni catale dia. Snap je, boleh snap. Snap je. Ini semua berdasarkan hadis ya. Hadis yang kita baca, lepas tu berdasarkan ayat Quran lah. Yang ni. Tempat asal dia dekat Iraq, lepas tu dia hijrah dengan Sarah, pergi dengan Lut ke Palestin. Lepas tu mereka musafir dekat Mesir bersama Sarah ni. Waktu dia musafir dekat Mesir ni yang dia dapat balik tu, dia dapat Hajar. Hajar, raja tu bagi pada dia Hajar tu. Waktu dekat Hajar tu, dia bersama dengan Hajar, dapatlah anak Ismail. Tapi Allah perintahkan kepada Ibrahim supaya letakkan Hajar Ismail dekat Mekah. So dia bawa lah Hajar Ismail ke pergi negeri Hijaz. Yang dibawa tadi itulah yang doa yang kita baca ayat yang kita baca 35, 36, 37, 38 tadi tu. Jadi waktu dia sampai dekat Mekah tu, dia tinggalkan Hajar di Ismail berhampiran Baitullah. Tapi kalau baca hadis dia bekalkan ada sedikit air dengan sedikit tamar. Tapi akhirnya tamar tu habis, air tu habis. Itu yang Hajar naik ke Bukit Sofa. Dia naik ke Bukit Sa'i, dia naik ke Bukit Sofa, dia naik ke Bukit Marwah. Dia ulang 7 kali tu. Lepas tu baru jumpa air Zamzam. Tapi waktu Hajar, waktu Ismail nak pergi tinggalkan dia orang, waktu itulah isteri dia tanya, dia kata, awak tinggalkan saya dekat sini ni dengan anak ni sebab kerana Allah ke? Disebabkan Ibrahim jawab kerana Allah lah ditinggalkan. Hajar redha, dia terima. Akhirnya keluarlah air Zamzam. Itu cerita panjang lah. Lepas tu Ismail pun berkahwin setelah Hajar meninggal, dia kahwin. Waktu dia kahwin tu, kali pertama tu Ibrahim pergi tengok Ismail ni. Dia jumpa isteri dia, lepas tu dia tanya macam mana hidup anak aku ni. Tapi waktu kali pertama jumpa Ismail dia tak jumpa lagi. Ismail tak ada, tapi dia jumpa isteri dia. Tapi sebenarnya lepas dia jumpa kali pertama isteri pertama Ismail, dia minta Nabi Ismail ceraikan isteri pertama dia. Sebab hikmahnya adalah kat situ, kena baca hadis tu. Lepas tu Ismail kahwin yang kedua. Waktu kahwin kedua tu Nabi Ibrahim pergi sekali lagi jenguk Ismail, tapi Ismail tak ada. Nabi Ismail tak ada. Dia pesan ke isteri dia. Lepas tu kali ketiga baru Nabi Allah Ibrahim jumpa Nabi Ismail. Waktu jumpa Nabi Ismail, baru dia cakap, dia nak ajak Allah Ta'ala perintahkan bina Kaabah. Ini kena baca surah Al-Baqarah. Bina Kaabah. Lepas bina Kaabah, barulah dipanggil manusia untuk datang menunaikan haji. Lepas menunaikan haji, dapatlah mimpi dikaitkan dengan menyembelih Nabi Ismail AS. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim, lepas peristiwa tu dia baliklah ke Palestin. Masa dia balik ke Palestin tu, waktu Allah Ta'ala nak azab kaum Lut,
dapat berita Sarah akan dapat anak namanya Ishaq. Tak lama kemudian dalam tempoh tersebut Nabi Allah Ibrahim lah yang membina Masjidil Al-Aqsa. Ada cerita kat situ. Lepas tu panjanglah yang lain tu. Ni sekadar catatan saya lah. Dia boleh rujuk lah. Cuma saya tak masuk lah ayat berapa, hadis yang keberapa. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan lain? So Ustaz, memang benda ni memang Allah plan macam tu untuk preserve DNA Prophet sallallahu alaihi wasallam kan Ustaz? Yang ialah maksud dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang daripada zuriatnya Nabi Allah Ibrahim lah. Sebab saya ada baca buku writers dia ni seorang engineer tahu Ustaz. Alright, okay. Saya lupa nama buku. Alright. So dia cakap mungkinlah dia kata salah sebab yang kukuh sebab Allah nak preserve DNA Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia arahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar kat situ. Oh, yalah. Yang tu wallahu ta'ala alam, tapi memang sebab itu kita sebut mula-mula tadi, orang Arab Mekah mereka mendakwa mereka ikut Ibrahim kan? Sebab apa? Sebab apa alasan mereka? Pertama daripada Ismail, kita faham daripada Ismail keluarnya keturunan Arab tu. Lepas tu pula mereka kata Kaabah ni kan Ibrahim yang buat, kami selalu buat ibadat haji macam tu. Tapi kalau orang Yahudi, mereka mengidolkan sangat Nabi Ibrahim ni kerana orang Yahudi ni mereka menisbahkan mereka ni keturunan Ishaq, anak Ismail, anak Nabi Ibrahim juga. Jadi kena baca surah Baqarah ayat yang telah saya sebut mula-mula tadi. Tapi pada hakikatnya mereka mendakwa saja mereka keturunan Ibrahim, tapi kenapa mereka tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Okay, okay, ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? So far tak ada dah Ustaz dekat chat. Okay, kalau tak ada, kita jumpalah minggu depan insya-Allah. Kita akan ulang semula surah Hijr sedikit maklumat. Lepas tu kita terus dengan suratul Nahli, nanti saya bagi nota yang berikutnya. Jadi baca dulu lebih awal untuk memudahkan pembelajaran kita akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Saya tutup dia punya ni sekejap.